Okay, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ni kita bertemu lagi untuk membincangkan soalan logaritma lagi. Ya, jadi yang ini topik yang kelas logaritma yang last lah. Minggu hadapan kita akan masuk tajuk yang baru, janjang ya. Okay, jadi untuk hari ini kita nak bincangkan jawapan untuk latihan pengukuhan 11 dan 12 ya. Kalau sempat 12 pun sekali. Okay. Jadi kita tengoklah soalan 11. Andai kata kamu dah buat semalam, mungkin boleh semak. Kalau tak buat lagi, boleh tengok nanti dan cuba jawab sendiri nanti ya. Okey. Jadi untuk hari ni kita nak tengok soalan 1. Selesaikan setiap yang berikut. Okey, log 10x sama dengan 2. Kita nak cari x lah ya. Kalau soalan tu kata selesaikan, maknanya kita nak cari nilai x lah. Okey, jadi cikgu mulakan dengan soalan 1A. Jadi log 10x sama dengan 2. Sebelah sini ada log, sebelah sini tak ada. Okey. Jadi kita boleh bawa 10 ni naik ke atas ya. Jadi 10 kuasa 2. Maka jawapannya 100. Okey, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh, boleh. Boleh. Okey, ingatkan cikgu dah cakap seorang-seorang tadi. Okey, soalan B. Soalan B katanya log 3x sama dengan negatif 3. Jadi seperti biasa kita tendang dia. Maka x 3 kuasa negatif 3. Jadi boleh je terus tekan kalkulator. Kalau dapat 1/27. Okey. Kalau dia ada kuasa negatif ni maknanya dia di bawah. Ya. Okey, soalan C. Okay, kita tengok soalan C. Soalan C pun log juga. Log x 2. 1/3. Cuma masalah dekat sini dia x di bawah ya. Jadi tak ada masalah. Kita tendangkan saja dia. Maknanya x 1/3. Macam tu. Okey. Jadi kita nak dapatkan jawapan untuk x. Okey. Jadi nampak ni dia 1/3 kan. Jadi kalau kita nak hilangkan 1/3 ni, cikgu boleh 1/3 kata cikgu tulis kat sini lah ya. Dengan 2 ya. Cikgu nak hilangkan 1/3 ni, maknanya cikgu darab lah 3 kat sini. Sini pun cikgu bubuh 3. Jadi cikgu akan dapat x saja 2 kuasa 3. Maka 8. Okey. Okey, soalan seterusnya, soalan D. Log 2x sama dengan log 2x 6 sama dengan 2. Jadi kita tendangkan dia 2x kuasa 2. Okey, jadi kuasa 2 pindah ke sana jadi punca kuasa ya. Okey, jadi punca 6. Okey. Okey. Okey, apa kesilapan yang cikgu buat di sini? Siapa tahu? Apa kesilapan cikgu? Ada silap ni cikgu tulis. Ada 2. Ada? 2x. 2x ni sepatutnya apa? Sepatutnya apa? Per 2. Per 2. Okey, okey. Ni sebenarnya salah ya. Tolong hati-hatilah kat sini. Bila kita kuasa 2, yang kuasa 2 ni dalam kurungan. Okey, maknanya 2x kuasa 2. Bukannya x tu saja tetapi kuasa 2 ini kuasa 2 untuk 2x ya.
Jadi cikgu kena kembangkan dulu yang ini. Kena kembang jadi 4x kuasa 2. Begitu. Ya, kena kembangkan dahulu. Okey. Barulah kita selesaikan. Yang 4 ni darab x kuasa 2. Cikgu boleh bahagi 4. Nampak tak? Boleh nampak? Okey. Jadi 6 bahagi 4. Sini yang selalu kecuaian pelajar buat macam cikgu buat tadilah. Ya. Nah, diingatkan 2x kuasa 2. Dia terus ada yang akan buat begini ya. 6, 2x kuasa 2. Kemudian dia ingat 6 bahagi 2, x kuasa 2. Jadi sini 3. Dia dapat begitu. Ni salah Sebenarnya kena ada kurungan. Kuasa 2 untuk 2 tu pun kena kuasa 2 jadi 4. Okey? Faham tak? Ini ya. Tolong hati-hati. Ini salah. Okey. Jadi sampai sini kita nak cari nilai X. Jadi ada kuasa 2 di sini. Kuasa 2 pindasannya jadi punca kuasa. Okey. Cikgu letakkan X depan. 6/4. Okey. 6/4. Ataupun siapa yang nak buat ringkas pun boleh. 3/2 punca kuasa. Okey, jangan lupa bila ada punca kuasa, ada tambah dan tolak. Okey. Okey. Sampai dekat sini ya. Kalau siapa yang nak buat sampai sini, dia jangan lupa tambah tolak dulu ya. Ataupun sampai sini, kalau kamu perhatikan, kamu boleh tinggalkan jawapan begini pun boleh. Nampak? Cikgu dah bahagi puncakan 4 di bawah tu. Dia ibarat macam ni lah. Punca 6 per punca 4 tambah tolak kan? Okey, jadi punca 4 tu boleh jadi 2. Yang 6 tu tak payahlah kamu selesaikan, nanti dapat perpuluhan pula. Okey, tapi jawapan kita, sebelum kita duk rasa seronok je buat nilai X, kita kena tengok juga ya. X tu siapa? Kalau misal kata X tu ialah orang bawah ni, macam ni 2X kan? Bawah ni X kan? Orang bawah ni ataupun kita panggil di asas ni, dia tidak boleh nombor negatif. Jadi bila jawapan tadi kamu tengok, ada positif dan negatif sebab dia punca kuasa. Tetapi jawapan akhir sekali, jawapan akhir nanti, X kamu hanya diterima 6 punca per 2 sahaja. Ini sahaja yang kita akan terima. Yang negatif tadi, negatif tak boleh ya. Sebab bila kita tekan log negatif, dia akan jadi infinity. Error ya, math error. Kalau tekan calculator, dia jadi error. Tak ada nilai. Okey? Jadi kena hati-hati sebelum kamu nak cari X tu, kamu kena tahu dulu. X tu duduk di mana. Kalau dia duduk di bawah, ataupun dia duduk di nombor ni, dia tak boleh negatif. Okey. Jadi selesai soalan nombor 1. Kita tengok soalan yang kedua. Selesaikan setiap yang berikut. Ln X ni. Kalau dekat kalkulator ada simbol ln ni. Kalau dekat kalkulator ada simbol log. Sebelah log, cuba tengok kalkulator ada perkataan ln ni. Okey. Ln ni ada dalam kalkulator, boleh terus tekan. Okey. Jadi untuk soalan 2A. Okey, soalan 2A. Dia tanya apa ni? Selesaikan nilai yang berikut. Ln X sama dengan 4. Okey. Jadi kalau kamu nak terus tekan kalkulator pun boleh. Bila soalan nombor 2A ni,
ln X sama dengan 4. Apa maksudnya ni? Maksudnya ni, kalau kamu nak terus tekan kalkulator, kamu tekan shift ln 4. Maknanya shift ln, kamu bawa pergi sana, dia akan jadi shift ln 4. Okey, dapatlah nilai X. Okey, cuba tekan kalkulator shift ln 4. Dia kalkulator akan keluar E4 kat kita. E4. E ni menunjukkan shift ln. Kita songsangkan ln. Cikgu panggil ln lah. LN ni. Ln ya. Okey. Jadi kalau kamu tekan kalkulator, kamu nak dapat X, kamu tekan pindah ke sana, kamu jadi shift lah. Shift ln 4. Okey. Jadi kalau cikgu tekan kalkulator, kita akan dapat 54.5982. Okey. Tapi kalau kamu nak tinggalkan jawapan dalam E4 pun boleh. Okey, kalau E4 kalkulator kita tulis E4 kan. Tapi kalau kamu nak tulis, kamu jangan tulis E4 ya. Simbol kita nak tulis E kuasa 4. Ya, E kuasa 4. Kalau kita nak tulis lah. Okey, soalan nombor 2. B. Ln 3 tolak Y sama dengan kosong. Okey. Jadi sama juga macam tadi. Bila kita pindah ln ke kanan, dia akan jadi shift ln ataupun E lah ya. E eksponen tu. Okey, cikgu buat kat sini soalan B. Kat atas ni. Okey, 2B ya. Ln 3 tolak Y sama dengan kosong ya. Tadi cikgu nak pindahkan ln ke sana, dia akan jadi E ya, kita panggil simbol E. Ataupun kalau kamu tekan kalkulator, shift ln lah. Okay, kamu tekan shift ln kosong. Shift ln kosong. Atau tekan kalkulator, dapat shift ln kosong. Okay. Jadi kalau cikgu tekan kalkulator lah. Semua boleh tekan try kalkulator tu. Kalau shift ln kosong, kita akan dapat jawapannya 1. 3 tolak Y. Jadi nak dapatkan Y, 3 tolak 1, maka Y ialah 2. Okey? Boleh? Ini untuk ln ya, ln. Okey, soalan 2C. Log punca X 2 sama dengan log X tolak 5. Okey, nampak ni. Soalan nombor 2C. Asas lain. Okey, bila asas lain kena cari sama. Jadi antara dua ni bolehlah kita pilih salah satu ataupun kamu nak tukar log 10 pun tak ada masalah, boleh juga. Tapi macam ni cikgu nak ambil log X ya. Contohnya cikgu ambil log X. Maknanya sini 2. Bawah dia log X punca X. Okey. Ni kita pakai hukum indeks dan hukum log ya. Hukum log nak samakan indeks dia bawah. Nak samakan asal yang bawah. Yang sana kita biarkan. Okey. Jadi kita perhatikan. Ini dah log. Ini log dan log. Okey. Jadi yang bawah ni. Kalau kamu tengok. Dia X punca kuasa. Okey. Cikgu boleh. Tukar dia dalam bentuk indeks jadi 1/2 ya. Punca kuasa bila cikgu tukarkan dalam bentuk indeks dia akan jadi 1/2. Okey. Jadi yang sebelah sini masih kekal.
Okay, di sebelah sana nampak ni 1/2 cikgu pindah ke sini. Dia akan jadi log X2 per 1/2 log XX. Yang ni salin balik. Okey. Sampai sini tengok. Ni log XX jadi hilang lah. Maka 2 bahagi setengah. 2 bahagi setengah dapat berapa ni? 4. Okey. Nampak tak? Okey. Mana dapat 4 ni? Ramai yang tanya cikgu mana dapat 4 ya. Cikgu cepat je. Cikgu dah lompat ni. Okey. Dia macam ni lah. 2 log X2. Okey. Yang bawah ni kan ada setengah. Setengah ni kalau ikutkan bahagi dia akan jadi darab ya. Kalau kamu bahagi setengah dia ibarat macam darab 2 lah. Jadi darab 2 ya. Kat sini. Cikgu dah lajukan dia ni. Log X2, jadi cikgu akan dapat 2 kat depan. Okey, sebab apa dapat 2? Ni nampak ni pecahan ya. Bila 1 bahagi dengan 1/2, kamu akan dapat jawapan 2. Okey. 1 bahagi 1/2, kamu akan dapat 2. Betul tak ni? Ni depan ni 1. Macam ni lah. Bahagi 1/2. Kamu akan dapat 2. Okey. Sebelah sini log X. X tolak 5. Okey. Sekarang ni kamu nampak. Log X. Sana pun log X. Yang ini 2. Cikgu boleh pindah jadi kuasa. Jadi log X 2 kuasa 2. Log X. X tolak 5. Okey. Jadi cikgu masukkan log ni. Okey. Dapat 4. Sana X tolak 5. Maka X ialah 9. Ya. Yang ini pengiraan yang melibatkan pecahan ya. Bermula dengan log X. Okey. Soalan seterusnya. Soalan D. Tengok soalan D. Soalan D kata apa? Ni soalan D ya. 1/log 10X sama dengan 10. Okey. Ni macam mana pula ni? Cikgu tulis kat sini. 10. 2D. 1/log 10X sama dengan 10. Okey, nampak? Jadi, perkara pertama, cikgu pindah tempat lah. Cikgu pindah sebab cikgu nampak dia ni bahagi di bawah, cikgu ubah. Maka, cikgu pindah dengan 10 ni. Tukar tempat dengan 10 supaya 10 dengan 1 ni, satu tempat sebab dia nombor. Yang ini log. Okey? Jadi, kalau kita tulis balik, 1 bahagi 10, 0.1 kan? Okey, jadi tengoklah. Sini ada log, sini tak ada. Jadi kita tendang. Maka X10 kuasa 0.1. Okey. Jadi ambil kalkulator. Kita terus kira 10 kuasa 0.1. Jadi akan dapat 1.2589. Boleh? Setakat ni, latihan pengukuhan 11. Boleh tak ikut? Boleh. Kalau tak faham, nanti boleh tanya lagi. Okey. Seterusnya kita tengok latihan 12. Okey, selesaikan selesaikan persamaan berikut. Beri jawapan kepada 3 tempat perpuluhan. Okey. Ini melibatkan indeks lah ya. Okey, kita try. Nombor 1, A.
4 kuasa X sama dengan 12. Okey. Kalau tengok kan, kita tak boleh selesai lah. Sebab apa? Kalau ikutkan 4 kuasa 1, 4. 4 kuasa 2, 16. Tiba-tiba yang ni ada 12. Tak ada kan? Sepatutnya 12 kat tengah-tengah ni. Jadi kita tak tahu nilai X tu mesti perpuluhan. Kan? Di antara nombor 1 hingga 2 ni. Tak tahu. Jadi cara yang terbaik kita guna log. Ya? Kita guna log. Itulah cikgu kata kalau nak senang pakai log 10 lah. Kita bubuh sebelah ni log 10. Sebelah sana pun wajib bubuh 10 jugalah. Okey, bila kita bubuh log 10, X ni cikgu boleh pindah. Jadi X kat depan log 10 4 sama dengan log 10 12. Okey, jadi cikgu boleh kira pakai kalkulator sahaja. Ambil kalkulator, tekan dua-dua ni. Log 12 bagi log 4. Jadi kamu akan dapat X je lah 1.792. Sebab dia nak jawapan dalam 3 titik perpuluhan sahaja. Okey. Dia nak 3 tempat perpuluhan sahaja. Ambil lah 3. Boleh? Ni senang lah. Tapi kena tahu tukar ke log ya. Sebab dia punya jawapan tu tak boleh dalam nombor bulat. Okey? Maknanya jawapan kita tu 4 kuasa 1.792 lah. Dapat 12 macam tu lah. Okey? Okey. Kalau tak percaya, pergi tekan kalkulator ni. Tekan kalkulator 4 kuasa 1.792. Dapat tak 12? Ini untuk semakkan. Kalau betul, maknanya betul lah jalan kerja kita. Okey. Okey. Jadi dia mungkin dalam, kalau tekan kalkulator tadi cikgu try dalam 9.999 apa kan. Hampir ke 12. Okey, soalan B. Soalan B, okey buat colour lain lah. Cikgu suka buat warna lain. Nampak beza jauh soalan lain-lain. Okey, untuk soalan B, 5 negatif 2X sama dengan 9. Okey, masih juga boleh kita pakai log 10. Cikgu pun pakai log 10 lah ya, senang. Negatif 2X, ni sana pun buhlah log 10 juga. Okey, jadi seperti biasa gerakkan ke depan. Ni, sana log 10 9. Okey, macam itulah ya. Jadi tinggallah 2X, negatif 2X, log 10 9 per log 10 5. Ambil kalkulator, tekankan kat sini. Okey, log 9 bahagi log 5 akan dapat 1.3652. Okey, jadi bahagi dengan negatif 2 lah untuk dapatkan X. Bahagi negatif 2. Okey, jadi dapat jawapan 0.683. Sebab dia nak 3 titik perpuluhan ya. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, kita tengok soalan kedua. 2 kuasa 2X tolak 3. 2 kuasa 2 tambah X tambah 32. Ni. Yang ini semalam kita dah bincangkan. Guna kaedah ganti. Okey, ganti ya. Okey, mari kita try. Okey, ganti ya. Jangan susah hatilah kalau soalan ni agak nampak ni. Sebenarnya dia benda yang sama je duk ulang-ulang. Okey, dia duk ulang je soalan yang sama. Okey. Okey, perkara pertama kita tengok dulu. Ada tak hukum indeks dekat sini? Ada. Di sini hukum indeks kita.
Kat sini hukum indeks kita. Apa hukum indeks tu? Hukum indeks tu dia kata ada operasi tambah. Jadi bila cikgu pisahkan dia, dia jadi darab. Nampak? Okey, darab. Ataupun cikgu buat darab, buat kurungan pun boleh. Cikgu dah pisahkan hukum indeks itu. Okey, kemudian apa lagi? Ni bukan X ya, ni 2. Nah, 2 kan? Sebab ni 2 Darab 2X. Okey. Jadi kita tengok apa lagi yang boleh cikgu pisahkan. Oh, kat depan ni pun cikgu boleh pisahkan juga. Ni pun hukum indeks juga sebenarnya. Hukum indeks ni kata apa? Hukum indeks ni dia kata kita boleh keluarkan kuasa itu. Jadi kenapa cikgu pilih 2X? Kenapa cikgu pilih 2X? Sebab cikgu nak buat ganti. Ataupun cikgu katakan U cikgu pilih 2X. Cikgu pilih 2X sebagai U. Supaya sekali lagi cikgu boleh buat kuadratik. Okey, kalau lah ini cikgu katakan 2X. Ni dah jadi U kuasa 2. Tolak. Ni boleh selesaikan sebab dia nombor. 3 darab dengan 4. Jadi 12. Yang ini tadi U. Tambah 32 sama dengan 0. Okey. Jadi cikgu dah dapat ini bilah persamaan kuadratik. Okey, bila persamaan kuadratik, cikgu boleh selesaikan guna kalkulator, guna kaedah mod tu lah. Okey. Jadi ambillah kalkulator nanti, kita akan kira mod. Bila kamu dah kira mod, kamu akan dapat U4, U8. Okey. Jadi dapat 4 atau U8. Okey. Tapi kita kena ingat yang kita nak cari ialah X. Bukan U ya. Kita nak cari X. Jadi kita kena ambil lagi semula yang kita dah andaikan tadi masuk sini balik. Okey. Maknanya U tadi 2X kan. Kalau 4, 2X. Maknanya 2X kuasa 2, X sama dengan 2. Okey. Kalau yang U8 pula, 2X. Jadi kalau 2 kuasa 3 dapat 8 kan? 2X. Maka X ialah 3. Okey. Jadi jawapan kita ada 2 iaitu X2 atau 3. Okey. Yang ini memang selalu keluar dalam peperiksaan. Dia suruh kita cari menggunakan kaedah kuadratik ya. Okey. Seterusnya 2B. Kita tengok soalan 2B. E ni apa maksudnya? E ni eksponen ya. Kalau tengok dekat kalkulator pun ada. E tu dekat shift ln. Ni shift ln tadi. Simbol E ya. Okey. Simbol E ni samalah juga macam kita guna X kuasa 2 tambah X tambah nombor tu lah. Kan? Dia macam boleh ganti sebagai E juga. X ni. Okey, kita tengok macam mana nak buat soalan B. Okey. Aku tulis balik. E 2X. Tolak 3EX. Tambah 2 sama dengan 0. Okey, cuba kita perhatikan kat sini. Apa yang boleh kita keluarkan sebagai kuasa 2? Okey, kalau dekat sini cikgu nampak. Ni ya. Cikgu boleh keluarkan jadi kuasa 2. Ini pun cikgu biarkan. Sebab apa cikgu biarkan? Sebab cikgu nampak dekat sini. Tadi yang cikgu nampak, kita boleh katakan U tadi sebagai EX lah. Okey. Jadi cikgu ganti. U kuasa 2
tolak U tambah 2 sama dengan kosong. Ya. Okey. Jadi tekan kalkulator. Mod juga seperti biasa. Kuadratik. Cikgu akan guna. Cikgu akan dapat U1 atau U2. Okey. Yang ni boleh tekan kalkulator lah ya. Yang biasa. Tapi kita nak cari X ya. Kita bukan nak cari U. Jadi kita beralih kepada formula yang kita cari tadi. Kalau 1, EX kan? Okey. Jadi kita dah tahu dah. Kalau E kosong, jawapan dia memang 1. Ini memang dah orang kata dah maklumat penting lah. Jawapan dia, kalau eksponen kosong, jawapan dia 1. Jadi cikgu gantikan kosong X. Maka X ialah kosong. Okey. Ataupun kalau siapa-siapa yang tak reti nak ni E ni pergi sana ibarat lon lah. Okey. Jadi dapatlah jawapan 1. Okey, kalau 2, tengok U2 pula. 2 sama dengan EX. Okey. Jadi nak hilangkan eksponen ni. Okey, jadi X sama dengan ln 2 lah. Okay. Ln 2. Ataupun kamu tekan shift. Ataupun kamu tekan ln 2, kamu akan terus dapat jawapan 0.693. Okey. Ni ya. EX ni bersamaan dengan kalau kamu pindah ke sana bersamaan dengan ln X lah. Boleh? Okey. Boleh. Yang ni dia memang pakai kalkulator lah. Dia boleh terus tekan kalkulator. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Okey. Mana soalan 3? Selesaikan persamaan berikut. Okey. Jadi kat sini ada punca kuasa. Selalunya kalau tengoklah. Kalau nampak dia tu macam susah nak selesai ni, selalunya dia akan pakai pergantian kuadratik tu lah. Okey, contoh cikgu bagi ya. Ni cikgu terang sikit. Mungkin ramai yang tak berapa faham yang ini. Okey. Okey, soalan 3A ya. X tolak 5 set X tambah 6 sama dengan kosong. Okey. Dia agak susah bila kita ada punca kuasa kan. Jadi bila kita ada punca kuasa ni, kita hilangkan dulu punca kuasa ni. Boleh ke kita nak hilangkan punca? Boleh tak kita nak hilangkan punca? Boleh. Kita nak buat apa kalau kita nak hilangkan punca? 1/2. 1/2. Kan? 1/2 kan? Kita kejauh ni. Set. Okey ya. Jadi kalau cikgu nak hilangkan punca ni, cikgu akan kuasa 2 kan lah. Setiap ni ya. Cikgu akan kuasa 2 kan. Okey. Macam ni. Sekejap ya. Okey. Sambung. Okey, untuk soalan 3 ni. Macam ni ya. X ni. Kalau cikgu nak letakkan punca. Okey, katalah cikgu nak letak punca ya. Okey. Cikgu nak letak punca.
Jadi bila punca dengan kuasa, sebenarnya dia akan potong-potong, akan hilang. Jadilah X balik kan. Tapi disebabkan kes soalan kita ni, kawan dia ni ada punca. Dia ni, yang depan ni tak ada punca. Jadi kita kena bagi dia jadi punca lah. Jadi cikgu letak dia punca. Cikgu letak dia punca, cikgu bubuh kuasa 2. Bila cikgu potong ni, punca dengan kuasa potong, dia dapat kembali ke X balik kan. Jadi sajalah kita bubuh supaya kawan ni ada punca, kawan dia sebelah pun ada punca. Yang lain ni tak berubah. Cuma cikgu ubah kat sini je. Cikgu ubah kat sini. Cikgu saja bubuh punca dengan kuasa. Okay, sebenarnya bila kita selesaikan, kita permudahkan, asalnya X jugalah. Tapi disebabkan kita saja nak bubuh punca dengan kuasa ni, supaya dia sama dengan orang kawan sebelah ni lah. Nampak? Cikgu saja bubuh. Okey, saja bubuh supaya senang lagi kita nampak dia ada punca. Okey. Jadi tengok, sini ada kuasa 2, macam jadi kuadratik ya. Punca, cikgu keluarkan kuasa 2 ni. Yang ni, biar pilah kat dia. Okey. Jadi cikgu nampak, yang inilah U kita. Inilah U kita. Jadi cikgu katakan U ialah punca X. Katakan U ialah punca X ya. Jadi cikgu susun elok-elok, bagi dia jadi U kuasa 2. Tolak 5U tambah 6 sama dengan 0. Nampak? Kan dah hilang punca tu sekejap. Ya. Jadi dah jadi persamaan kuadratik. Kita tekan mod kita. Kita akan dapat jawapan U kita 2. U kita satu lagi 3. Jadi kita buat kurungan tolak 2. U tolak 3. Okey. Jadi dah dapat U, kita selesaikanlah sebab kita nak cari X. Kita bukan nak cari U. Punca X. Okey. Jadi punca ni cikgu pindah main sana, dia jadi kuasa 2. Maka X ialah 4. Okey, yang satu lagi ni 3 kan? 3 sama dengan punca X. Maka 3, X sama dengan 3 kuasa 2, 9. Maka dapatlah jawapan ni 2. Okey? Ini untuk soalan 3A. Soalan 3B pun lebih kurang sama juga. Bila kita tengok sebelah tu ada punca, kita pun masukkanlah punca kuasa. Punca kuasa. Okey? Okey. Okey, sambung balik. Tergendala sekejap. Baik, mana dia? Sambung Okey, seterusnya soalan 3B. 3B cikgu tunjuk jugalah ya. Lepas ni kalau ni boleh tengok balik. 3B pun sama. X tolak 17 punca X tambah 72 kuasa 72 sama dengan 0. Okey, sebabkan dia ada punca. Ni tak ada, cikgu buat jadi punca kat dia. Nampak? 17 punca X tambah 72. Okey. Jadi ni cikgu anggap sebagai U lah. Ni U Okey, cikgu tulis balik 17U tambah 72 sama dengan 0. U tadi ialah punca X ya. Okey. Gunakan kaedah kuadratik. Cikgu dah kira dapat U8 dengan U9. Okey. Okey. Jadi masukkanlah nilai U ni di dalam X kita. Jadi
U8 sama dengan X. Maka X sama dengan 8 kuasa 2. Jadi jawapan kita ialah 64. Okey, satu lagi. 9. 9 dengan punca X. Okey, maka 9 kuasa 2 dapat X. X ialah 81. Okey, jadi dapat jawapan 64 dan 81. Okey, ni soalan nombor 3. Soalan yang keempat. Soalan terakhir. Log 5. Okey, yang ini ya. Log 5. X kuasa 2 tambah 2X sama dengan 1 tambah log 5. Okey. Jadi kita tengok cara nak buat soalan nombor 5. Nombor 4. Okey, soalan nombor 4A. Log 5. X kuasa 2 tambah 2X sama dengan 1 tambah log 5. X tambah 2 ya. Okey. Jadi cikgu asingkan dulu yang mana ada geng log. Cikgu pindah ke sana. Jadi cikgu pindah. Dahulu. Gelap. Tambah 2X. Tolak Tolak. Okey. Nampak tak cikgu tolak ya? Okey. Jadi hukum log. Bila hukum logaritma kata ada log dan sana pun log. Kemudian dia ada tolak. Kita tahu kita boleh gabungkan. Menjadi bahagi. Okey. Jadi bahagi. Okey. Jadi bahagi ya. Kemudian sebelah sini ada log. Sebelah sini tak ada log. Jadi cikgu boleh guna tendang. Tendang. Jadi ni tulis balik. Ni tendang 5 kuasa 1. Okey, jadi 5 lah kan. Okey, bila dah tendang tu. Okey, dah dapat 5 kat sini. Cikgu pindahlah balik main sana. Dia main tolak-tolak pula. Cikgu pindah pula 5. X tambah 2 pergi sana. Sebab dah log dah tak ada. Kita dah boleh selesaikan. 5X tambah 10. Sebelah sini. X kuasa 2 tambah 2X. Okey, jadi kita selesaikan. Pindahkan dia semula ke sana pula. Jadi kosong. Jadi selesaikanlah. Terus. Jadi macam kuadratik juga. Okey. Jadi tengok-tengok dia dah jadi kuadratik balik. Tekan kalkulator mod. Kamu akan dapat nanti jawapan. X sama dengan negatif 2. Satu lagi X sama dengan 10. 5. Okey. Senang je yang ni. Sebenarnya dia nampak je susah. Tapi dia sebenarnya tak susah. Dia cuma nak kita tahu kemahiran hukum log. Kemudian kuadratik. Okey. Okey, jadi aku bincang soalan last nombor 4B. Masa pun dah dekat pukul 2. 1 per log X2 tambah log 2 X tolak 7 sama dengan 3. Sama juga yang ini pun. Okey, nampak ni. Pecahan. Bila pecahan, cikgu boleh tukar dia ya. Twist naik atas. Tapi dengan syarat, nombor ini pun kita twist. Kita tukar. Boleh ya? Ini hukum log juga. Salah satu hukum log. Cikgu pindah orang ni naik atas. Boleh. Dengan syarat yang bawah jadi X. X ni naik atas ni. Yang nombor 2 duduk di bawah. Ini pun hukum log. Jangan lupa ya. Ramai pelajar lupa hukum log yang ni. Yang kita boleh twistkan dia. Bila kita nak pindah naik atas. Okey. Sama juga kaedahnya. Bila tengok ni ada log 2, ni ada log 2, operasi tambah. Jadi, kita gabungkan jadi darab. Jadi darab. Bila tambahkan darab. Okey, jadi cikgu selesaikan dahulu ni. Kembangkan.
X kuasa 2 tolak 7. X sama dengan 3. Okey. Ni log. Ni tak ada log. Pergi sana. Kita tendang dia. Tendang. Jadi 2 kuasa 3. Okey. Dah dapat 2 kuasa 3 ni. Jawapanlah 8. X kuasa 2 tolak 7X sama dengan 8. Kita pindahkan jadi tolak 8 sama dengan 0. Okey. Jadi macam biasa, tekan kalkulator, mod sebab dia persamaan kuadratik. Jadi dapatlah jawapan X tambah 1, X tolak 8. Maka X sama dengan negatif 1 atau X ialah 8. Okey. Setakat tu. Soalan latihan ni. Ada sebarang pertanyaan nak tanya kat cikgu? Ada. Yang ni kena banyak praktis lah ya. Cikgu cakap betul lah matematik tambahan ni dia satu proses ya. Kita kena cuba buat latihan lagi ya. Jangan putus asa. Dia memang proses. Dia bukan kata hari ni kamu belajar math, esok kamu dah boleh pandai. Tak. Dia proses yang berpanjangan. Hari ni buat sikit, esok buat sikit, lama-lama kamu akan pandai. Ya? Okey. Jadi, tengok dekat modul kamu tu, dekat bawah tu ada latih diri. Yang dia tulis kat sini. Ya, latih diri 4.14. Boleh cuba jawab. Yang ini. Okey, yang ini 7/7 ya. Boleh cuba jawab. Tak faham boleh tanya dengan cikgu. Jangan malulah. Ya. Jangan malu tanya je. Okey, dan juga satu lagi latihan muka surat 11 ni. Latihan pengukuran 11 ni kat bawah ni ada ni. Yang dia bagi highlight ni. Yang cikgu highlight kat sini. Okey, 7/7. Boleh buat latihan ni sebagai latihan di rumah. Okey? Ada soalan nak tanya? Cikgu nanti send link yang video cikgu record ni. Okey. Boleh. Okey, jadi kehadiran hari ni cikgu ambil semula lagi ni yang baru masuk Afif. Farah. Hakim. Suhai. Urin, Nuzatul. Okey. Okey ya, jadi dah tepat pukul 2. Jadi cikgu ucapkan terima kasih. Ya. Jumpa lagi minggu depan lah ya. Minggu depan kita ada kelas lagi dengan topik yang topik baru lah. Ya, kita nak masuk topik baru. Okey, apa pun. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan ya. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.